Assalamualaikum, Pah. Long time no see. Oh, rajin kau buat live sekarang. Oh, dah melambai-lambai. Pah, jom lah buat ibu. Dapat WhatsApp kan? Ibu. Tu dia. Waiting for Miru to be. So, korang? Yeah. YouTuber, content creator apa lagi? Influencer apa lagi? Prefer GM. GM. Cari idea Booktuber. Alah, 32 muka surat je kot. Mana Miru Tobi ni? Hilang nak. Okay, jom. Okey, kita menunggu kehadiran Miru Tobi. Miru Tobi bunyi macam Jepun, tapi orang Malaysia lah. Tapi dia buat komik konsep manga. Muhammad Luqman. Booktuber macam Aman Wan lah. Booktuber Aman Wan, Hafiz Latif Hafiz Latif Geng-geng apa nama Farisha. Miru. Tekan request. Miru, tekan request. Okey, jap. Okey. Boleh tak masuk Miru? Come on Miru. Tu dia. Saya Assalamualaikum bang. Ya Allah. Sorry lambat. Bukan saya tak pernah jelas sebenarnya. Ni first time. Tu saya tercari saya invite abang Ali tu, tengok ada patut orang invite. Saya invite. Ada ni dah tahu dah ni, tak apalah bang. Okey, saya nak tulis dulu kat bawah ni. Sepetang bersama Miru Tobi. Sekejap Boleh bang. Saya pakai handphone je bang. Nanti saya nak try setting. Sama-sama. Saya pun tengah research macam mana nak IG live ikut laptop, komputer. Rasanya lagi senang kot. Mungkin lagi mudah. Tengah buat research. Apa tu? Farisha tu kawan ke? Dia kawan. Dia follower saya kak. Oh, follower Nice. Okay, so saya intro dulu, boleh? Saya intro? Boleh bang. Sila. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam PKPB. Dan saya tak ingatlah kita orang buat bila IG live ni, tapi kalau inilah makluman kepada Miru lah. Kita sedar PKP2 kita buat kita punya IG live ni. Lepas tu boleh kata PKP2 tu kita buat hampir setiap hari, satu ahad cuti, dan lepas tu dah balik work from home, kerja kat office kita buat mungkin seminggu dalam 3 kali, lepas tu kita stop sebulan sekali. Dan ini kata orang comeback. Hidupkan balik. Maknanya saya punya IG live ni kita buat ni untuk memperkenalkan kita punya pelukis-penulis lah khususnya. So bila dah habis Boris punya pelukis-penulis, kita ajak lah siapa-siapa yang melukis komik juga, siapa-siapa yang sedia untuk melukis atau mewarna secara live, tunjukkan bakat. Sebab saya tahu ramai sana yang ada komik macam Tuan Miru sendiri, terbit sendiri. So ini bagi saya ruang dan peluang kita nak tunjuk yang kita punya karya pada masyarakat lah, selain daripada kita punya Facebook sendirilah. So macam saya biasa Encik Amir, editor buku puris,
Dan pertama saya petang ni, Miru Tobi, pengkarya, penulis pelukis komik Jejak Haruna. Ada tak sekarang? Pegang tak? Tunjuk sikit. Ada, sekejap Sekejap Naulapki. Kenal kot Naulapki. Ya. Ni, Miru Tobi yang biasa up dekat kami pelukis komik. Pelukis Inilah macam ni kami. kita tabik lah. Sebab dia modal sendiri apa semua terbit gigih lah. A to Z, cover to cover kan. Memang Ya, betul. Amar pun biasa juga buat sendiri. Amar Solihin. Tu dia. Saya kenal Berapa tebal tu? Saya kenal. Berapa tebal Yang tu Miru? ni 52 muka surat untuk first volume saya, termasuk cover lah. Itu kalau cakap apa nama dia punya cetak berapa banyak? Saya 201 naskah. Saya cetak bulan 9, awal bulan 9. Dan sekarang ni yang dah terjual, saya dah terjual dalam hampir 200 naskah dah. Oh, dah nak habis dah? Dah nak habis stok. Ada dalam 10 stok ya. Alhamdulillah. Terima kasih. So kalau ingat saya, IG live ni dia biasa maksimum sejam. Maksimum sejam. Tapi sebenarnya kita start lambat. So saya rasa kita stop bila azan asar lah. Boleh Boleh, insyaAllah. Kita hormati azan. So minta maaf lah saya yang lambat sebenarnya. So boleh kenalkan diri Miru. Dari mana asal, sebab yang saya baca tu lah Labuan tak silap Labuan bukan. Saya Kuching Sarawak. Kuching. Oh sorry itu orang lain. Okay. So bismillah Miru, boleh kenalkan siapakah seorang Miru ni siapa? Bismillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua. Okey, terima kasih kepada Abang Reza yang invite saya. Allah rasa teruja juga Tak apalah, terima kasih banyak-banyak dah. Kita sharing is caring. Bismillah. Tapi saya boleh share anything apa yang saya adalah yang nantilah insyaAllah. Okay. Nama saya Amir Mustafa bin Muhammad Mursyidi lah. Biasa orang panggil Amir. Panjang nama Itu tak cukup ruang nak tulis tu. Itu pendek. Okay. Saya just panggil saya Amir Mus pun boleh, Amir pun tak apa. Dua-dua pun boleh. Tapi Miru Tobi ni adalah Mana datang Miru Tobi tu? Mana datang Miru Tobi tu? Okey. Nak cerita je. Cerita. Panjang boleh, pendek boleh. Mana-mana boleh. Okeylah. Miru ni kalau orang Jepun dia panggil Miru. Orang Jepun biasanya panggil saya Miru lah. Biasanya panggil Amir. Amir pun biasa orang panggil kan. Tapi oleh kerana kita convert ke bahasa Jepun, kita panggil Miru lah. Okey. Tobi tu sebenarnya itu adalah nama samaran untuk bakal saya orang sana tu lah. Tobi. Jadi sebab dia peminat Naruto. Okey, dia peminat Naruto, kemudian dia minat pada watak Tobi tu. Jadi kita orang gabungkan nama jadi Miru Tobi untuk ada orang dalam Naruto ada watak nama Tobi yang pakai topeng ada satu mata tu. Saya ni kalau ikut siapa Miru, saya first komik saya baca Doraemon. Kalau komik saya minat Dragon Ball lah. Dan Akira Toriyama confirm lah saya punya peminat. Saya peminat dia lah. Bukan dia peminat saya peminat dia. So Naruto saya dah tak start layan lah. Naruto saya tak layan. Zaman-zaman yang Dragon Ball lah saya layan. Penyiasat remaja. Sorry lah. Ada nama Tobi Ya, Miru Tobi. Sebab tu kalau tengok buku saya ni ada nama Miru Tobi, nampak tak? Gabungan nama saya dengan dia. Okey. Jadi karya Okey, tadi saya nak invite dia, bakal saya tu yang Jepun tu dan masuk dalam room ni, tapi dia kerja. Dia kerja jadi tak sempat nak invite dia lah. IG live ni saya tak tahu sekarang, tapi yang setakat saya tahu IG live boleh 2 orang je, atas bawah. Yang saya tahu macam tu lah. Kalau FB mungkin boleh kita bertiga, bersepuluh. Dia lebih IG live setakat saya tahu kita berdua je lah, atas bawah ni orang lah. Sambung-sambung, mana datang idea Jejak Haruna ni, apa Jejak Haruna ni? Okey, cerita dia macam ni. Ni saya nak cerita sikit. Okey, masa saya okey, ni idea saya dengan dia idea saya Jejak Haruna ni idea saya dengan dia lah.
masa tu saya pernah bagi tahu saya nak buat satu watak samurai perempuan. Biasa kita tengok lelaki jadi hero kan. Jadi saya pun fikir nak ambil perempuan jadi hero watak utama. Saya nak buat kelainan daripada orang. Sebab benda ni jarang. Kita orang lain tapi jarang. Jadi saya discuss dengan dia macam mana nak buat. Okay, dia pun ada berpengalaman juga. Pernah buat commission manga dulu. Antaranya macam Prince of Tennis. Dia pernah buat. Naruto pun dia pernah buat commission jugalah. Sekejap. Okay, jadi orangnya memang handal lah. Memang pandai melukis. Jadi saya banyak belajar ilmu ni. Komik saya ni daripada dia. Daripada nak sampai IG sekarang. Dia boleh tak? Nak tengok IG dia boleh tak? Boleh tapi gambar dia je lah. Sekarang ni. Ya ke? Tak ada komik tak ada lah. Dia tak ada sebab dia dah lama dia dah lama dah stop. Sekarang ni dia jadi officer dah sekarang ni. Okay, jadi so lepas tu kita orang kaji. Okay, nak lahir satu watak ni bukannya mudah tau. Ni pengalaman saya lah. Jadi saya dengan dia kaji tak amat detail apa itu bunga sakura. Sakura itu apa meaning dia. Sebab antara 4 musim dekat Jepun yang saya paling suka musim bunga lah. Kalau orang Jepun ni dia panggil haru. Okey, 4 musim tu apa? 4 musim kat Jepun. Okey, contohnya musim bunga, musim luruh, musim sejuk, musim panas. So paling favourite musim bunga lah. Musim bunga bang, sebab situ kita tengok banyak dia orang pergi berkelah, banyak aktiviti dia orang lah masa tu. Memang suka tengok. Miru lama tak kat sana? Kat Jepun? Berapa lama? Dalam 5-6 tahun juga. Tapi saya ulang alik. Saya macam kalau orang cakap Jepun ni insya-Allah lancar kot. Boleh 70%. 70%. So macam kalau okey lah ni out of topic sikit lah. Kalau kata nak jadi translator semua tu insya-Allah boleh lah kot. Ayat tu saya tak berani nak janji sebab sebab kadang-kadang kita bahasa komik ni lain tau dengan bahasa yang kita bercakap. Faham. Bahasa bertulis, bahasa bercakap lain. Okey, faham. Tak sama. Saya ni more on kepada bahasa bercakap sebab biasa sembang dengan dia bahasa bercakap. Okey, sambung. Selepas mengkaji pasal Sakura mengkaji Sakura, there's no meaning yang saya buat first draft saya lah. First draft saya masa tu. Draft tu minta maaf semua dah hilang. Cuma ada tinggal satu je. Ya Allah, ya saya tinggal. Hilang macam mana? Hilang kat sana ke apa? Hilang kat sana lah. Saya buat dalam kertas macam tu kan. Tapi masa tu saya tak pernah terfikir. Tak pernah fikir macam ni. Saya lukis, saya tunjukkan dia kata, tak jadi lagi ni. Tak timbul aura konsep tu lah. Saya gubah-gubah saya buang. Saya lukis saya. Saya gubah-gubah saya buang. Itu kalau ikut start tahun bila tu? Tahun bila start merangka cerita jejak 2012. 2012. 8 tahun lepas. Ya, saya. Baru terbit tahun ni Baru cetak tahun ni Ya. Saya bermula serius melukis tahun 2018. Start melukis. Lukis saya ni lah Haruna ni. Haruna, masa tu saya dah kumpul 54 watak. Saya dah ada skrip dah ada 100 lebih dah. Walaupun random. Masa tu saya dah kumpul semua dah. Itu siapa tu? Lenka tu? Kawan ke? Lenka and Len lah. Yes. Dia tengah tunggu buku saya. Tapi buku saya ni. Tapi Support. Terima kasih. Tapi dia nak buku saya dalam bahasa Inggeris. Saya masih ingat lagi. Nanti saya akan buat tasik pada bahasa Inggeris. Betul. Kena buat tu. Sebab dah halang nak international ni kena translate lah kalau boleh. Okey, sambung. Okey, so lepas dah buat Sakura, lepas tu hilang, lepas tu? Okey, lepas tu saya buat. Dah hilang. Okey, lepas kali ke-11 saya buat, barulah jadinya Haruna ni. Dia kata baru dia punya feel Haruna tu, watak Haruna tu ada. Lepas tu saya berpuas hatilah. Tapi masa tu lah saya dah hampir putus asa. Tapi teruskan juga, dia bagi semangat kan. Semua tak jadi, hampir. Tu Amar cakap tu, stok 1 dah habis ke? Alamak, stok tunggu, ada lagi stok 1 ni. Ada lagi dalam 10 naskah lagi. Boleh book siap-siap Mas, book siap-siap. Lambat habis. Nak ulang cetak tak tahu bila. Bismillah. Bismillah. PMTP mana ni? Ni Amar tu kan?
Yang Amal Solihin. Amal Solihin. Ya, saya pernah Amal nampak Solihin. dia. Ya. Okay. So kalau Okay. ikutkan 54 watak ni, itu dia punya universe lah. So ini buku 1. So sekarang tengah buat buku 2. Kalau ikut perancangan Miru, berapa siri buku ni akan berakhir? Satu buku 50 muka surat satu buku. Lepas ni saya buat 100 lebih. Untuk volume 2, 110 muka surat. Wow. 50% lagi hampir siap. Oh, dahsyat. Maknanya 50 muka surat dah siap kan ni? Yang 50% lagi lah akan siap. InsyaAllah. Dahsyat. Saya nak planning saya nak release dalam bulan 3 atau bulan 4 lah. Sebab bulan 6 saya akan ke sana. Semoga dimudahkan, insyaAllah. InsyaAllah. Waktu tu COVID pun dah reda, kita bolehlah melangsungkan apa yang patut dilangsungkan. InsyaAllah. Sebab dekat sana pun dah kurang dah bang. Sana dah kurang dah. COVID sana. Disiplin, bagus, insyaAllah. Kita sih. Tak pernah. So kalau ikut Miru, apa nama full time memang melukis ke apa? Sekarang ni saya buat full time. Lepas tu part time saya ada part time. Part time saya buat design yang dulu lah, kostum design untuk yang Jepun punya. Hatsune Miku punya lah. Hatsune Miku punya. Kerja lama saya dulu lah. Sekarang saya buat itu kerja yang komik ni passion lah, lebih pada minat lah. Kita lah. Faham. Sebab saya minat. Saya perasan kalau Miru kadang dekat FB tu apa panggil? Wing Chun, Ip Man. Alamak. Itu mana datang pula tu? Itu mana datang tu? Belajar dulu. Orang kampung. Abimat usul. Orang sekampung saya tu. Abimat. Selalu disebut-sebut. Miru selalu sebut nama Abimat kawan lama ni bang. Sahabat lama. Abimat baru kahwin. Tu dia tengah bulan madu lagi tu. Gurau-gurau Abimat, jangan marah. Itulah. Macam abang tanya apa tadi? Wing Chun tu kan? Wing Chun. Wing Chun tu saya dah belajar lama dah bang. Saya dah belajar lama dah. Saya belajar masa umur saya dalam 9 tahun, 10 tahun lah masa tu. Saya dah belajar lama dah. Cuma itu untuk praktis saya sendiri lah. Rutin mingguan saya lah. So, dah ready nak berwarna sambil live ni? Ready? Boleh. Set macam mana? Nak pusingkan telefon ke apa ke? Saya pusingkan telefon ya. Tu dia. Ni Miru, secara asasnya macam selalu saya buat, saya akan minta kita punya pelukis explain lah dia guna software apa, dia guna laptop ke apa benda lah yang berkaitan dengan teknikal ni, minta tolong jelaskan secara ringkas lah. Sebab saya bukan melukis, saya tak reti sangat apa-apa benda ni. Saya tahu guna Word, Paint. So selain tu tak berapa nak reti sangat. Apa ni? Ini guna apa? Laptop ke apa? Saya sekarang ni saya guna laptop. Kemudian saya pakai Wacom. Yang ada orang kata yang ada pen ni lah. Lama dah guna ni? Dah 2 tahun. Hampir 2 tahun saya guna. Dah lama dah sekarang. Akhirnya nak master tu boleh lah sikit-sikit. InsyaAllah. Dah master sangat dah kan. Software ni saya guna Fire Alpaca. Software Fire Alpaca lah. Dia ni memang basic dah software ni. Betul. Memang cukup basic. Miru, kita orang dulu waktu tu Abimat dengan ni lah Aben ada buat satu bengkel dekat office lah, dan untuk Fire Alpaca ni Aben dia ada explain macam mana nak guna Fire Alpaca yang basic lah. Miru pun guna Fire Alpaca. Nice. So 100% komik Jejak Haruna ni guna Fire Alpaca. Dalam untuk proses digital memang 100% lah saya guna Fire Alpaca. Tapi untuk editing, untuk buat design ke apa, saya memang guna Adobe Photoshop lah. Saya combinekan, saya guna 2 software. Kecuali kalau saya nak buat draft. Saya nak tunjuk draft saya sikit Boleh tunjuk. Banyak pun tak apa. Kita ada dalam setengah jam lagi. InsyaAllah. Boleh bang. Ni draft saya untuk chapter 2, untuk chapter 2.
Okay, chapter 2. Okay, ni draft saya lah ni. Jejak Aruna. Okay, Merotobi Ini jual, ini mahal ni kalau nak jual ni. Ini kalau hilang ni. Ni saya draft saya lah ni. Lakaran saya. Untuk satu lakaran ni saya ambil masa dalam 2 jam setengah. Sekali dengan detailing lah. Satu page saya ambil masa 2 jam setengah. Sebab kalau saya satu page 2 jam, 50 kali 2, 100 jam. 100 jam. 2 jam setengah. Uish, berapa hari tu? Lama. Lama lah sebab masa tu saya nak visualkan nampak tu, Dudes Comic. Kenal tak Dudes Comic? Kenal bang, bakal terbit. Yang buat komik ni kan macam Kamen Rider. Satria Baju Hitam kan? Kamen Rider kan lukisan dia? Ya betul. Dia bakal diterbitkan bang. Itulah, tak sabar juga saya nak ajak Haji Live ni. Dudes Comic kalau dengar saya nak ajak Haji Live kalau sudi lah. Saya tak paksa. Tapi kalau sudi, alhamdulillah. Dia memang nak cakap. Draft saya pun tak detail macam ni. Ini orang lama ni otai ni. Dia dah lama duduk Jepun. Daus Abbas, ini semua peminat kawan-kawan komik ah. Thank you Daus. Daus power ni. Segan tak saya petang-petang ni. Okey, ni atas draft dia dah. Terangkan apa-apa yang boleh diterangkan. Okey. Masa saya buat draft ni, saya fikirkan daripada skrip macam mana kita nak visualkan dia dalam bentuk manga. Jadi memang antara perkara yang paling susah lah bagi kita nak lukis komik ni bila daripada skrip, bila kita nak visualkan dia. Ni antara satu cabaran lah. Jadi sebab tu saya kata untuk satu page tu dalam masa 2 jam setengah saya nak siapkan ni untuk draft. Tu orang kata cepat dah tu 2 jam setengah. Tapi oleh itu saya cerita ni masa tahun lepas lah. Tapi sekarang ni alhamdulillah saya hari-hari praktis. Saya dapat satu hari tu saya dapat lukis dah 2 pages dalam masa 5 jam. Dengan kualiti macam ni lah. Sekarang ni. Dengan kualiti macam ni. Okey, balik pada melukis ni kan. Tadi Miru cakap Miru kerja kat Jepun. So kalau ikutkan memang dari kecil dah start melukis ke, ada pergi kelas melukis ke macam mana? Sebab yalah melukis ni bukan semua orang boleh kan. So dari mana makin lama makin sharp lukisan makin kemas tu. Latihan tu bermula macam mana? Ada pergi kelas ke sebabkan kerja ke apa ke? Pertama saya memang minat lukis daripada umur 3 tahun lah. Umur 3 tahun tu pergi dekat blackboard lukis. Pergi kat blackboard lukis. Itu kerja saya. Kalau dalam family ada ke yang melukis komik macam Miru juga? Ke Miru seorang? Saya seorang saja setakat ni lah, tak ada lagi. Saya lah orang yang pertama, adik-beradik pertama yang publish komik sendirilah. Okey, kemudian mak ayah lah, mak ayah keluarga memang support lah, insyaAllah. Alhamdulillah, dia orang support, semua support lah, termasuk kawan-kawan sekali. Okey, kemudian masa tu saya lukis mecha. Saya memang minat lukis mecha. Masa Gundam lah sebutnya. Transformers masa tu bang. Tahun 1990. Masa tu tahun 90-an. 90-an masa tu. Okey. Kemudian datanglah Dragon Ball. Bila datang Robocop tak lukis? Robocop. Saya suka lukis Robocop tu. Oh ya ke? Robocop saya tak lukis dah masa tu. Masa tu saya banyak buat Transformers. Helmet dia tu macam senang ke? Robocop kan helmet dia kan. Depan ni lukis yang Jutes punya kumbang pula. Fan art. Kita lukis fan art kumbang pula. Lepas tu sambung sekolah. Lepas tu apa habis belajar mana? Okey, saya dulu lepas tu saya pernah belajar dekat universiti tapi tak habis lah. Saya tak habis, tak tempat habis belajar. Masa tu saya ambil business admin. Nak jadi businessman lah ni. Masa tu. Tapi ada sayang, tak ada rezeki dekat situ kan. Jadi saya pun ambil lah animasi, khusus animasi 3D. Okey. Itu ambil kat mana? Itu ambil dekat Terengganu masa tu. Masa tu saya ambil dekat Terengganu. Okay, then berapa lama? Lepas, dalam setahun lebih ke Tapi masa tu sambil-sambil saya belajar 3D animation sebab saya major saya 3D animation. Major saya.
kemudian sambil tu saya praktis melukis. Sambil tu saya praktis mencelah-mencelah lah. Jadi memang nak jadi lukisan saya macam sekarang memang memakan masa yang lama. Masa tu saya memang tak pandai lukis komik. Saya cuma boleh buat design. Ada tu saya design watak sendiri. Lepas tu saya banyak buat reference, rujukan. Sampai saya pergi. Okey, sampai macam saya mana boleh pergi Jepun tu? Okey, itu melalui kawan saya. Kawan saya lah, kawan lama saya, orang Kuala Lumpur. Dia kerja kat sana. Lepas tu, kita orang jumpa dekat Facebook masa tu. Saya tak tahu pula Facebook dia. Cuma tu rupa-rupanya dia. Kita orang lama tak jumpa. Kira Miru berani lah pergi Jepun. Orang cakap, yelah sekarang kan zaman scammer kan. Kalau dulu tak ada scammer ke macam mana? Masa tu memang kita kan memang dah ada scammer kan. Tapi saya rasa macam ayat dia tu saya pernah dengar. Ayat yang dia bercakap masa dia check-in dengan saya tu, saya rasa macam pernah dengar ayat dia tu. Dia kata, ayat dia, dah guana orang Terengganu. Tu dia, dah guana orang Terengganu. Orang kampung tapi dia ni orang Kuala Lumpur. Dia orang KL. Dia pandai cakap Terengganu. Okay. Sebab saya jumpa dekat KL dulu. Kita orang jumpa balik dalam Facebook dah lama lepas tu kan. Dah lama tak jumpa balik. Dah mana cerita orang Terengganu? Macam mana tahu orang Terengganu ni? Padahal gambar dia tak ada. Dia banyak dengan gambar lukisan dia masa tu. Arts dia memang kemas lah arts dia lah. Masih aktif lagi ke dia sekarang? Tak ada dah. Dia tak ada Facebook dah. Tak ada dia tak ada. Tak ada dah. Saya suka stok Sebab sekarang ni dah jarang dah kontak sebab dia kahwin dengan orang sana kan. Duduk sana dah ya. Jadi dia dah dia jarang kontak. Dia duduk Jepun dah? Masa saya jumpa dalam Facebook dia dekat sana dah masa tu. Okay. Okay, so sambung pada lukisan ni, apa yang nak di-explain pasal lukisan? Okay bang. Okay, sekarang ni saya dalam proses buat shading. Okay, dalam shading ni, saya kena perhatikan satu persatu supaya saya tak missing. Sebab kita dalam shading ni kadang-kadang kita missing something kan. Kadang-kadang tu. Jadi saya main belak-belak macam ni sebab need to make sure benda ni orang kata tak ada yang missing lah. Okay, ni dalam proses ni dipanggil orang panggil bucket tool. Bucket tool ni kita nak feel, nak cara mudah lah. Senang kalau kita nak feel something tengok. Kan mudah kalau kita nak feel dengan dia. Jadi memudahkan kerja kita lah. Okay. Mana-mana software pun ada, macam Adobe Photoshop pun ada. Kan. Tapi Fire Avatar ni untuk amatur memang cukup mudah nak study sebab dia punya tools dia, brush dia pun tak banyak, tak complicated. Sebab tu saya suka guna Fire Avatar. Kalau ikutkan biasa orang guna Medibang kan. Medibang ni pun sama juga dengan Fire Avatar. Tapi ada orang saja suruh saya guna Medibang. Tapi saya tak biasa guna Medibang. Saya dah boleh seronok. Itu kena detailkan lah tu Yang tadi dah film kena detail sikit lah. Ni kena detail sikit lah. Lepas tu saya guna Fire Avatar bang. Okay. Ni kena detail lah. Kalau ikutkan tak payah detail pun tak apa kalau kita tengok dah jadi. Yelah tak nampak. Tak nampak. Kepuasan kita lah kan. Saya memang jenis suka buat sesuatu yang detail. Betul. Ini banyak rujukan mana buat dapat ni? Yelah nak lukis naga apa semua ni. Okay. Terlalu banyak rujukan. Terlalu banyaklah research saya buat. Yang dalam saya nak buat komik Jejak Haruna ni. Salah satunya mitos lah. Antara mitosnya yang saya kaji macam dragon, macam Phoenix. Phoenix ni asal daripada Mesir. Phoenix. Phoenix sebab itu adalah Tuhan dia orang, Tuhan matahari. Dia jelmaan daripada matahari untuk Mesir lah, Egypt. Betul. Jadi saya applykan masuk dalam satu watak. Kemudian Pegasus. Pegasus ni mitologi dia dekat Eropah. Yunani punya, Yunani kan. Kalau ikutkan metodologi dia dilahirkan daripada ular berkepala bukan ular. Puteri perempuan ni yang berkepala ular.
Ini Biasa kita apa, tengok cerita-cerita Cleopatra lama. Cleopatra Apa nama dia? Saya tak ingat lah nama dia. bukan ini saya je bawah ni. Jap. Betul lah ejaan tu? Tu, betul tak? Betul. Nak sebut tak reti. Cleopatra. Sebab kalau kita tengok cerita-cerita belah sana lama-lama kan ada keluar yang berkepala tu kan. Ya tu. Mula tu. Banyak jugalah saya pun akan selitkan watak-watak daripada Nusantara. Itu tak sabar tunggu tu Nusantara tu. Volume 3 lah. Itu Miru lah kot kalau ya Haruna ni watak si dia. Hero datang lambat lah ni. Biasa kita bagi suspend lah. Kata bang ada follow lah. Abang Ben pun ada ni. Thank you Abang Ben. Lama tak IG live dengan Abang Ben. Selamat ada Abang bakat Ben. baru dari Terengganu Miru Tobi. Dia lukis komik sendiri, terbit sendiri. Okey, saya proceed lagi bang. Saya proceed lagi bang. Betul lah. Terangkan apa dia? Okey, antara mitologi yang saya akan masuk Barungan Bali. Abang pernah dengar Barungan Bali? Ni Barungan Bali ni. Barungan pernah Bali tu, kalau Bahu Bali pernah dengar? Apa Bali? Bahu Bali kan filem Hindustan lah. Tamil lah. Bahu Bali. Okey bang, saya ambil masa sikit lah. Okey, Barung Bali ni. Okey, Barung Bali ni daripada Jawa belah Bali. Okey, kalau kita sana orang Islam hanya 1% saja. Kalau ikutkan Bali ni. Okey, dia orang banyak adat istiadat India. Hindu punya. Sebab tu kalau kita tengok Barungan Bali dia, Barungan. Barungan kan dewa-dewi dia orang kan. Dia ada 10 jenis tau Barungan. Ya macam beruk-beruk tu semua tu kan? Macam beruk. Kalau ikutkan kisah sebenar, Barungan Bali mitologi ni, dia adalah berasal daripada singa dan beruang. Peperangan singa dengan beruang. Ya. Sebab okey. Kemudian dia orang ada pernah bermusuh dengan pernah berlakunya peperangan antara dia orang ni lah, dua puak ni. Barungan ni. Jadi daripada situ inspirasinya saya kaji pula, saya dapat satu watak dia panggil Gatot Kaca daripada komik Garudayana. Gatot Kaca. Itu yang ada buat game kan Gatot Kaca ni. Yes, masuk dalam ni Mobile Legend. Kalau kita tengok Mobile Legend Gatot Kaca. Saya game saya pun tak main, tapi saya tengok sikit-sikit je lah Gatot Kaca. Gatot Kaca. Jadi inspirasi daripada situ lah. Yes. Saya ambil inspirasi tu, jadi nanti apabila satu pulau ni dipanggil Pulau Seri Balayan. Saya ada map dia. Pulau Seri Balayan ni, dalam ni saya masukkan semua watak Nusantara. Daripada Badang pun saya masuk, Badang pun saya masuk, dia berkawan dengan puak-puak Jawa ni. Artinya antara pahlawan Nusantara yang akan masuk, saya masukkan macam Agus, Aldo dengan Masya Cendari. Dalam cerita saya. Jadi Masya Cendari ni pula adalah kacukan daripada Jepun. Sebab tu saya letakkan Masya. Sebab keturunan Jepun jadi kekalkan dia punya keturunan. Okey, saya masukkan elemen mitologi macam contohnya Garuda, jelmaan Garuda, jelmaan Harimau Malaya, jelmaan Naga Tasik Sini. Saya akan masukkan dalam tu. Ini berapa episod nak buat ni, Tobi, Miru? Lebih daripada 10 volume untuk long term punya planning saya. Cerita saya. Lebih 1000 pages lah ni. Memang lebih. Sedangkan yang draft saya dah buat sekarang dalam 201 muka surat. Tu pun tak ada lagi, tak siap lagi tu. Tu termasuk dalam volume 3. Jadi artinya sekarang ni yang volume 2 ni saya buat dalam 110 muka surat, ada 2 chapter lah. Untuk satu chapter kalau betul macam ni, Miru, sorry lah menyampuk kan. Ini kalau 1 tahun satu, mau makan 10 tahun juga Memang, saya bajet 10 tahun. Kalau macam tu, Miru tak ada nak buat team ke apa ke, nak kasih cepat ke apa, sebab yalah peminat ni tak sabar kan, dah baca kan. Waktu tu dia kecil lagi, dia bujang, dia dah kahwin nanti, dia tak lambat lagi ni. So macam mana perancangan Miru sendiri? Kita akan buat team nanti. Kita akan ada team. Apa dia? Kita akan buat team. Mak tu nak dengar tu.
Okay. Yang ni team punya Eastern Legacy punya, Legacy Timur punya team. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi itulah cerita saya. Okeylah bang. Macam ni lah. Okay. Kalau sesiapa nak tahu asal usul cerita saya Jejak Aruna ni, anda boleh dengar satu lagu Jepun daripada Wagaki Band. Wagaki Band. Tulis. Okay. Komen dekat komen. Nanti kita Google. Ini adalah satu inspirasi yang paling besar dalam cerita saya. Dahsyat. Wagaki. Tekan enter. Okey. Ya. Dudes komik ni banyak dia tahu ni. Bahu-balu Agus pun dia tulis ni. Wagaki Band. Dudes komik ni. Instrumen. Sekejap Okay. Wagaki Band instrumen tu bang. Instrumen kat belakang dia. Okey, tajuk lagu dia okey. Ni tajuk lagu dia. Senbon Sakura. Maksud dia 1000 sakura lah. Cerita saya ni. Jadi daripada lirik tu, lagu tu, saya bawa keluar dijadikan cerita. Sebab tu saya ambil masa lama nak kaji ni hari ni. Ini kira lagu lama lah Lagu. Yes. Ini tu bila lagu ni? Lama dah bang. Ini adalah salah satu lagu tema untuk Bunga Sakura untuk orang Jepun. Dia semangat samurai kat situ ada. Kira kalau ikut macam lagu Malaysia ni macam lagu Piramli ke apa? Kalau kita tengok dari pahlawan-pahlawan dia macam Hang Tuah. Hang Tuah. Ni lagu bukan lagu tahun 2000 lah, tahun sebelum tu lagi lah, 80-an, 70-an. Yes, lama lah, lagu lama lah. Memang lagu lama. Artinya kalau dibacakan dia punya lirik lagu dia terlalu mendalam, tersirat maknanya. Dia kata aku tidak dengar, maksudnya aku tidak dengar akan suaramu yang menggapai aku, tapi lihatlah pada penjara besi pada di pinggangku alat pemengapa kepala. Maksud lagu dia. Dah macam Laila Majnun dah. Kemudian aku terus berlari dia kata tanpa mengira. Lepas tu bagaikan perwira atau wirawati yang di dalam peperangan masa tu. Tajuk lagu dia. Kemudian aku duduk di bawah pohon sakura. Okey, bawah sakura. Kemudian dengan pintu dewi apatah dia kata terbukanya pintu Dewi Diana untuk menghapuskan apa dia kata, roh-roh jahat. Daripada situ saya lahir. Baca komen tu. Apa benda tu? Saya tak faham. Osoremo Shirazu ini Haikara Kakumi. Shirazu ni Haikara Kakumi. Apa tu? Translate BM. Cakap Melayu. Tak faham. Admin tak faham. Admin tahu bahasa Melayu. Kita nak suruh dia status sendiri yang ni saya tak nak translate. Nak suruh dia sendiri. Dia tulis. Ini betul kawan baik Dix Comic Dia pun nak Jepun juga ni. Dia kawan rapat saya Oh iya ke? Patutlah komik lebih kurang. Aduh. Jom IG live. Okey, sambung Miro. Sambung. Disebabkan lagu ni kita terciptalah komik ni insya-Allah. Tercipta komik ni lah. Itu secara ringkas dah saya nak terangkan. Okey. Jadi saya pun tak faham. Aduh. Dia buat lawak lah.
Dia Tapi tulis kalau tu. saya kalau ingat dulu waktu sekolah rendah lah, antara yang saya minat Satria Baja Hitam lah. Yang waktu dia kena belasah, lepas tu dia masuk, dia punya introduction kan, lepas tu dia punya kepak tu boleh naik, yang botol macam Ah, S ya. dekat dada tu. Ah, Itu bagi saya the best lah. The best Kamen Rider lah bagi saya lah. Ya, zaman kita kecil kan. Apa tu dia punya dia motor dia tu yang motor belalang dia tu kan. motor Lepas tu belalang dia. ada dia transform jadi yang warna putih, ada shield motor dia tu macam uish. Lepas tu zaman tu kalau ingat ada apa? Flashman, Jetman, Tu Maskman, apa? tu zaman saya minat dia tu. Balik sekolah memang melekat lah kat TV. Kenangan ingat. Lepas tu baru Tak. datang Power Rangers kan? Lepas tu Power Rangers. Tu zaman Ah, kanak-kanak kita dulu kan. Betul tak? betul lah. Bila tengok kat YouTube tu macam bergenang air mata. Kenapa bang? Kenapa? Tinggal balik. Mengenang zaman-zaman indah kanak-kanak. Sekarang ni jadi bapa orang lah. Orang cakap, So, tak apalah. orang cakap apa? Kenangan nostalgia tu bang. Betul. Nostalgia. Jadi orang kata dia pun tak faham Osoremo Shirazu ni Haikara Kakune. Ah, Childhood memory terbaik kata dia. Memang pun. Orang kata itulah macam mana terciptanya lah saya punya jejak Haruna ni. Daripada situ lah lahirnya. Sebab kalau kita tengok dari segi tajuk yang jejak Haruna ni, kalau tengok dari segi tajuk, sekejap saya rotate jangan. Kalau tengok dari segi tajuk jejak Haruna ni kan, jejak ni membawa 7 maksud. Jadi 7 maksud. Saya buat 7 maksud. Okay. Apa tu? 7 maksud. Pertama, kalau kita nak berjaya, kita kena lalui step pertama dulu. Betul tak? Kita kena mulakan langkah pertama. Okay. Kita langkah pertama kita. Okay, kemudian masuk langkah kedua pula, kita akan hadapi pelbagai cabaran kita lah. Okay. Kemudian dalam cabaran tu, yang step ketiga tu, kita ni putus asa ke tidak? Kita ni rasa mengalah ke tidak? Sebab benda tu adalah satu pelajaran untuk diri kita. Okay. Step yang keempat tu, kita belajar benda baru. Step yang kelima, kita teruskan apa yang kita usaha. Step yang keenam, kita dah hampir dengan kejayaan. Okay, dengan misi kita. Step yang ketujuh, kita capai apa yang kita nak. Itu maksud jejak tu. Okay. Ada falsafah lah di sebalik perkataan tu. Memang cerita saya memang ada falsafah. Sebab cerita saya ni lebih kurang macam novel kan. Sebab ada sajak, ada song, macam novel lah kalau baca cerita jejak Haruna ni. Nice. Okay, nak tanya Miro lah sebab benda yang Miro buat ni macam Pok Nik cakap lah, jarang pelukis kita nak lukis komik Jepun macam ni kan. Duk Malaysia buat komik Jepun. So, motivasi lah orang cakap. Yalah, tadi inspirasi daripada lagu apa semua, daripada CD. So, sebab Miro buat seorang-seorang tau. Bagi saya, benda yang kita buat seorang ni, memang semangat tu turun naik kalau saya lah. Apa motivasi terkuat Miro? Lantaklah orang sokong tak sokong, aku nak buat juga. So boleh kongsi kat semangat tu pada, sebab kita kenal ramai pelukis yang kebanyakannya juga melukis separuh jalan. Tapi Miro ni punya cerita dah nak sampai, yalah, cita-cita nak buat 1000 pages apa semua. So benda tu jangka masa yang lama. So apa motivasi terkuat Miro sebenarnya yang boleh dikongsikan dengan kita punya, inilah, viewers kita petang ni, insyaAllah. Tip-tip lah supaya kekal konsisten. Apa kita buat tu tak kisah apa orang cakap, yang penting aku buat ni untuk aku ke apa ke, apa yang boleh dikongsikan kata-kata semangat Okay, baik kawan-kawan. Baik, saya kongsi lah sikit. Okay, tu dia. Jus komik cakap motivasi saya Amir Miro Tobi. Sebab dia kata saya idola dia. Yalah, sebab saya pun kalau saya melukis, sebab saya tak melukis, saya editor lah. Tapi kalau melukis pun saya mungkin akan jadikan Miro sebagai penguat semangat saya. So Miro sendiri apa yang menguatkan semangat untuk buat komik yang boleh kata lawan arus juga lah. Sebab bukan komik Malaysia kan, komik Jepun. Tapi akan ada watak Nusantara. So, apa semangat, mana datang kekuatan tu? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali kena ada niat. Apa niat kita? Betul. Kita buat komik ni, apa niat kita yang pertama?
Kita nak sampaikan pada orang apa niat kita sebenarnya. Okay, yang first tu niat tu lah yang paling penting. Okay, kita buat komik ni adalah untuk kekosongan ataupun dia untuk pengisian ataupun untuk kita share ilmu kat orang. Okay, yang pertama. Memang betul. Saya masa saya mula-mula buat komik Jejak Haruna ni, banyak orang tentang saya. Banyak orang kata, apa kamu buat komik Jepun? Kamu sokong Jepun ke? Dia orang tak faham. Itu memang saya dapat. Tetapi saya hiraukan. Mendadak. Tapi saya hiraukan. Saya rasa, saya kata, dalam naluri saya kata, cerita saya ni boleh pergi jauh. Betul. Cerita saya boleh pergi jauh. Yang Miru cerita ni memang nampak lah. Dia punya hala tuju tu jelas lah. Vision tu nampak lah. Okay. Jadi saya kata saya kuatkan semangat. Macam mana saya nak kuatkan semangat? Bila saya apabila hadapinya yang ada yang toksik ni, ada yang fikiran negatif. Saya kata apa? Saya terapkan jiwa saya janji pada diri saya. Tu yang kedua, tip saya. Yang pertama tadi niat. Okay? Yang kedua, saya terapkan dalam jiwa saya, aku boleh buat. Ada satu falsafah Jepun yang saya pegang sampai sekarang, walaupun saya orang Melayu sendiri, tapi falsafah dia ni boleh pegang. Kita boleh ambil. Orang boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Betul. Setuju. Yang kedua, betul. Orang tak pernah buat, tapi biar kita buat. That's mean, falsafah Jepun bila kita tengok, dia orang punya future tu lagi jauh daripada kita. Betul lah tu. Jadi daripada falsafah tu, prinsip tu saya pegang, saya kata saya boleh buat. Macam mana sakit pun saya ni, saya nak jadi juga cerita ni. Alhamdulillah sampai saya bawa keluar volume pertama saya dalam usaha saya. Big clap. Alhamdulillah lah. Jadi buat untuk diri sendiri, kita bukan buat kerana untuk orang pandang kita. That's all. Tu nombor 3. Pertama. Prinsip Amir ni macam orang Jepun, tekun. Tekun. Fokus. Okay. Fokus lah. Okay, saya pertama tadi niat. Yang kedua, tanamkan azam. Kita ambil salah satu prinsip yang kita boleh pegang untuk positifkan diri kita. Yang ketiga, saya akan cakap tadi, kita buat ni biarlah untuk diri kita, bukan kerana untuk dipandang orang. Betul, kita rasa cerita, buat cerita ni memang tak nak shot sendiri, betul tak? Kita tak nak bagi kita shot sendiri, betul? Tapi itu kita memerlukan suggestion daripada kawan, nasihat daripada kawan semua lah, orang yang terdekat dengan kita kan. Itu memang kita perlu. Maksud saya di sini adalah kita buat diri kita ni, biar kita ni untuk cerita kita untuk masa depan kita, itu je. That's the mean. Apa yang saya maksudkan tu. Yang ketiga. Keempat, satu je. Bila kita tengah buat kerja, kadang-kadang kita stres kan. Kita stres sangat. Biasa buat komik ni banyak benda kena fikir kan, jalan cerita storyline. Nak lukis lagi. Banyak benda kan. Tapi satu je, istighfar banyak-banyak. Ingat Allah. Istighfar banyak-banyak. Ini kunci padu. InsyaAllah. Tu kunci yang Alhamdulillah. Ini dia orang cakap kalau tersasar tu masuk balik lane lah. Masuk balik. Balik. Jangan gaun tepi tu bang. Tepi relax. Gaun tepi tu. Kanan kiri. Ni Kompiningan ni kawan juga ni. Kompiningan. Yang ni tak tahu, saya kena tengok Facebook dia, rasanya kawan juga ni. Sebab dia punya IG kan lain nama kan. Kadang tu. Itulah IG nama lain, FB nama lain Thank you. Yeah. Tapi satu je bang. Kadang-kadang ramai follower jadi kita tak ingat. Sorry lah. Banyak sangat seminat sorry. Tapi saya hargai lah. Gurau. Saya hargai lah apa yang tu. Okay, kemudian yang last sekali lah. Yang ni last ni memang setiap orang pelukis komik memang kena ada lah. Tak kisahlah pelukis komik ke pangkarya ke lagu ke apa, yang ni kena ada. Pertama, you kena ada prinsip. Yang kedua, you kena ada self-motivation. Motivated. Self-esteem dia panggil. Yang ketiga, you kena ada keyakinan. Confidence level tu kena ada. Dan yang keempat, konsisten. Konsisten ni lah yang paling penting. Dan yang kelima, ketabahan. Inilah tips dia yang saya buat selama ni.
Okey, Miru, dah nak masuk asar ni. Kata-kata untuk buat peminat kata retis kan. Okey. Tu Vince Jory ya. Company ni Vince Jory. Vince Jory. Kenal lah. Saya punya follower. Kawan juga lah. Follower kawan juga. So, ucapan untuk penyokong Miru. Kata-kata akhir untuk sesi live ni. Okey. Pertama saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada kawan-kawan yang support saya selama ni. Okey, kemudian saya rotate dulu. Apa nama okey. Okey. Kemudian saya juga berharap kepada pengkarya-pengkarya yang sana yang tengah buat lukis komik ke. Okey, teruskan usaha anda. Teruskan usaha anda. Jangan putus asa lah. Kemudian kalau ada orang something bad happen berlaku ke ataupun orang kata-kata benda yang negatif, orang kata pekakkan telinga. Bagi saya, buang je ke laut benda tu. Kita teruskan hala tuju kita. Yalah, yang toksik kita buang lah. Yang baik kita ambil lah. Kita ambil. Jadi, be yourself. Ni ayat saya. Be yourself. Itu paling penting. Be yourself jangan jangan ikut orang. Be yourself. Jangan hipokrit lah orang cakap. Jangan try nak jadi orang lain. Kita jadi diri kita, insya-Allah hasil tu akan nampak one fine day. One fine day. Yes. Be yourself. Gambarimasho. Bahasa Jepun. Apa tu? Jom kita usaha sama-sama. Okey, baik. Okey, itu. Okey, apa Miru? Saya punya IG ni insya-Allah saya nak letak dekat IG live. Lepas tu saya cuba letak dekat YouTube. Boleh? Boleh, insya-Allah. Okey Miru, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat maju jaya. Okey, sama-sama, terima kasih. Sama-sama dekat bang. Okey. Kita tangguh. Subhanallah ya Handi. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.